inspirasi setahun keluarga Malaysia, pelbagai cabaran ditempuhi bersama. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah malam. Dalam temu bual khas inspirasi setahun keluarga Malaysia Teguh Bersama, Datuk Seri Ismail Sabri mengakui beliau berdepan pelbagai cabaran sukar sepanjang setahun menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri dan antaranya menangani kestabilan politik selain mengurus keseimbangan antara ekonomi dan kesihatan akibat pandemik COVID-19. Jadi saya faham apabila saya terpaksa menutup ruang mereka untuk mencari makan, saya faham betapa sukarnya untuk hidup. Kerana untuk menjaga keluarga dan sebagainya. Sebab itulah akhirnya kita membuat keputusan kerajaan belanja begitu besar sekali untuk memastikan mereka masih boleh mampu meneruskan hidup dengan sumbangan dan tanggungan yang diberikan oleh kerajaan. Sebab saya tahu kalau kita biarkan mereka tiada pendapatan, anak-anak mereka terkesan dan saya dapat meletakkan diri saya sebagai anak mereka. Yang kalau ibu bapa tiada pendapatan, bagaimana untuk menanggung kehidupan keluarga mereka. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri lagi menstabilkan politik merupakan antara usaha segera yang dilaksana beliau sejak mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos tahun lalu. Ia antara lain dizahirkan menerusi pemeteraian MOU Transformasi dan Kestabilan Politik bersama Pakatan Harapan. Pelaksanaannya memberi banyak kesan positif terutama dalam memacu pemulihan ekonomi negara seterusnya melindungi kepentingan rakyat. Konsep keluarga Malaysia dilihat relevan dan diterima rakyat. Malah semangat kebersamaan itu juga dapat dirasai selepas negara dilanda wabak COVID-19. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, objektif gagasan itu juga tercapai dengan melibatkan penyertaan seluruh anggota masyarakat tanpa ada yang ketinggalan. Apabila memberi bantuan, saya lihat semua tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, tanpa mengira umur, daripada latar belakang dan sebagainya, semua akan memberikan bantuan dan sebagainya. Jadi saya lihat konsep ini sepatutnya kita laksanakan juga dan jadikan sebagai konsep kepada kerajaan. Ya, kerana kita bekerja. Kalau dulu kita panggil, kita boleh bekerja bersama-sama sebagai satu pasukan. Satu ketika dulu kita bercakap soal bekerja sebagai satu pasukan. Jadi bagi saya, semangat kekeluargaan ini lebih boleh merapatkan hubungan kita. Sebab itulah saya tukar kepada konsep bekerja sebagai satu keluarga. Proses libat urus sedang dijalankan bagi penyediaan bajet 2023 dan ini mengambil kira kepentingan keluarga Malaysia mendepani krisis ekonomi global yang dijangka lebih mencabar tahun harapan. Apa yang boleh dikongsikan? Jelas Perdana Menteri, proses itu melibatkan banyak pihak berkepentingan termasuklah wakil pembangkang. Walaupun ekonomi kita dari segi KDNK terbaik di Asia Tenggara dan berbanding dengan negara besar yang lain, tetapi banyak lagi perkara yang perlu dilaksanakan dan dilakukan oleh kerajaan untuk menyediakan rakyat ini. Yang pertamanya dari segi pekerjaan. Yang kita akan fokus dari segi penyediaan pekerjaan. IKS, PMKS ataupun IKS terjejas begitu lama dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi sokongan kepada peniaga-peniaga kecil dan juga sederhana ini juga akan diteruskan dan mungkin akan diumumkan beberapa insentif untuk di dalam bajet dan sebagainya.
Perdana Menteri memberi jaminan pembentangan bajet 2023 nanti akan mendapat sokongan penuh pembangkang. Ini merupakan satu daripada intipati yang ditandatangani kedua-dua pihak dalam Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik. Pertimbangan menyeluruh perlu dilaksana sebelum keputusan membubarkan Parlimen bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum PRU ke-15 dimuktamadkan. Perdana Menteri berkata fokus kerajaan ketika ini tertumpu kepada menyelesaikan pelbagai permasalahan rakyat dan juga negara. Untuk menghadapi Pilihan Raya, saya lebih lihat daripada selepas Pilihan Raya, itu yang lebih membimbangkan. Lebih membimbangkan. Ramai yang penganalisa politik yang membuat analisa bahawa tidak ada parti yang akan menguasai sepenuhnya yang boleh melubuhkan kerajaan secara bersendiri. Itu yang membimbangkan. Bermakna kalau tak boleh melubuhkan kerajaan secara bersendiri, iaitu satu kumpulan mempunyai lebih daripada 112. Kalau tidak ada, maka tentu sajalah akan wujud ketidakstabilan. Kerana ianya kita akan mempunyai hang parlimen. Parlimen tergantung kerana tidak ada siapa yang mempunyai majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Jadi sebab itulah waktu itu perlu ada coalition baru di antara parti-parti. Jadi ini yang kita sedang membimbangkan. Kalau tidak ada coalition terbentuk, maka parlimen akan tergantung. Jadi sebab itulah bagi saya perlu ada parti yang mempunyai dominasi. Kalau tidak 112 sekalipun, sekurang-kurangnya satu majoriti yang single biggest majority itu biar besar. Tak boleh kecil-kecil. Bagaimanapun, keputusan akhir untuk membubarkan Parlimen tertakluk kepada kuasa yang di-Pertuan Agong. Mandat 5 tahun kerajaan akan tamat pada Julai tahun depan dan PRU 15 mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas Parlimen dibubarkan. Baik, selain mendepani isu domestik, Malaysia akan terus memperjuang isu keamanan dan kedamaian dunia. Perdana Menteri berkata tindakan itu dilaksana menerusi pelbagai platform penting di peringkat antarabangsa. Orang lain. Sewaktu saya ke Amerika, sewaktu di Washington, bertemu dengan Presiden Amerika, sewaktu makan malam, malah sewaktu summit, ASEAN-US Summit tu, secara official, menegaskan tentang sokongan Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin. Walaupun kita tahu Amerika punya stand tentang Palestin, tetapi itu tidak menyebabkan Malaysia tidak berani untuk menyuarakan tentang pendirian kita, tentang kekejaman Israel, mengutuk kekejaman Israel di bumi Amerika. Mengenai konflik Rusia-Ukraine, Perdana Menteri berkata Malaysia tidak akan tunduk dengan arahan atau tekanan negara kuasa besar agar mengenakan sekatan unilateral terhadap Rusia. Sebaliknya, mencadangkan dua negara berjiran itu menyelesaikan konflik menerusi meja rundingan. Dasar kerajaan serta kejayaan pelaksanaannya perlu diperjelas kepada rakyat agar tidak keliru dengan fitnah dan kempen anti kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan penjelasan mengenai kedua-dua perkara itu juga seharusnya ditingkatkan supaya rakyat mendapat maklumat yang tepat. Maka kadang-kadang rakyat terkeliru juga dengan kempen-kempen anti kerajaan, dengan berbagai-bagai fitnah kepada kerajaan. Akhirnya kadang-kadang kita terkeliru. Dan rakyat tidak boleh dipersalahkan apabila dikelirukan, kerana informasi tersebut kadang-kadang tidak sampai kepada rakyat. Jadi saya harap dengan program Jom Masuk Kampung ini, segala informasi tentang kerajaan dapat kita sampaikan kepada rakyat. Dan dalam masa yang sama, ianya mampu untuk meningkatkan dan hubungan silaturahim di antara masyarakat setempat yang selari dengan konsep keluarga aspirasi, selari dengan aspirasi keluarga Malaysia.
Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap merasmikan program Jom Masuk Kampung dan Hari Potensi Kemas Daerah Bera 2022 di Felda Triang 3 Bera. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Datuk Ramlan Harun, Ketua Pengarah Kemas Datuk Muhammad Yasid Bidin dan Pengerusi Jawatankuasa Kejeraya, Pengangkutan dan Kesihatan Pahang Datuk Sri Nurul Azari Sulaiman. Pelaksanaan Tabika Kemas merupakan antara kejayaan kerajaan kerana ramai yang berjaya hari ini termasuk pemimpin mula mendapat pendidikan awal di pusat bimbingan kanak-kanak tersebut. Akui Perdana Menteri, kerajaan komited menyokong pembangunan pendidikan institusi tersebut. Kemas merupakan salah satu cerita kejayaan kerajaan, success story. Ramai di kalangan yang berjaya hari ini, yang menjadi pemimpin hari ini, asalnya sebahagiannya besarnya dididik, mendapat pendidikan awal daripada Kemas, terutamanya masyarakat luar bandar. Sebab itulah kerajaan sentiasa menyokong Kemas ini. Di Bera, saya mengambil pendirian sejak daripada mula menjadi ahli Parlimen Bera untuk menjadikan pendidikan sebagai agenda utama kita. Bukan saja di peringkat Kemas, tetapi di peringkat sekolah dan sebagainya. Tahun ini, kerajaan memperuntukkan RM140 juta bagi program bantuan makanan tambahan PBMT untuk kanak-kanak di Tabika dan Taska di seluruh negara. Program memberi manfaat kepada 225,281 kanak-kanak di Tabika dan 9,716 kanak-kanak di Taska Kendalian Kemas. Perdana Menteri turut memaklumkan kesediaan kerajaan memberi pertimbangan sewajarnya termasuk meningkatkan peruntukan kepada Kementerian Kesihatan KKM dalam Belanjawan 2023. Keperluan itu jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memandangkan KKM merupakan antara kementerian penting yang berurusan secara terus dengan rakyat. Perdana Menteri berkata beliau memahami keperluan KKM mendapatkan peruntukan yang tinggi kerana Malaysia bakal menjadi negara tua pada 2040 sekaligus berhadapan dengan perbelanjaan kesihatan yang tinggi. Beliau juga menyedari bahawa negara-negara tua lain telah meningkatkan bajet kesihatan masing-masing kerana terdapat pertambahan kemasukan warga tua di hospital. Pembinaan Hospital Bera juga menjadi bukti kesungguhan dan komitmen kerajaan dalam membangun serta menyediakan kemudahan kesihatan bagi keluarga Malaysia menikmati perkhidmatan kesihatan yang baik dan berkualiti. Baru-baru ini, waktu mesyuarat penyelarasan projek-projek pembangunan di bawah RMK 12, saya telah memaklumkan kepada mesyuarat bahawa Kementerian Kesihatan perlu dibantu dari segi bajet yang akan datang ini. Ya. Kerana waktu itu kita membincangkan tentang Malaysia akan menjadi negara tua pada tahun 2044. Negara tua, di negara tua yang lain yang kita tengok, bajet kesihatannya akan bertambah. Ialah orang tua, banyaklah penyakitnya. Banyak penyakitnya, ramai yang telah masuk hospital. Ramai yang masuk hospital, perbelanjaan perlu ditambah. Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan kepada almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang menjadi figura utama dalam proses merealisasikan pembinaan Hospital Bera. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan satu Dewan Bedah dengan anggaran kos RM9 juta bakal dibina di Hospital Bera bagi melengkapi kemudahan sedia ada di fasiliti kesihatan berkenaan. Dewan Bedah itu juga bakal bertindak sebagai sokongan kepada perkhidmatan Dewan Bedah di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh yang telah mencapai tahap optimum sekaligus dapat meringankan beban hospital berkenaan pada masa akan datang.
Kari turut berkata projek pembinaan Hospital Bera yang diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-9 RMK9 mula beroperasi pada 1 Julai dengan pembukaan 24 jam unit kecemasan dan trauma serta pusat penilaian. Dewan bersalin dan unit pesakit dalam melibatkan ward bersalin dan ward kanak-kanak pula dibuka pada 2 Ogos, manakala ward dewasa, klinik pakar dan perkhidmatan lain pula akan mula beroperasi mulai 1 Oktober depan. Hospital Bera merupakan hospital daerah tanpa pakar yang diletakkan di bawah program Hospital Kluster Pahang Tengah dengan Hospital Jengka, Hospital Jerantut dan Hospital Bentong serta diterajui oleh Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Termelo sebagai hospital kluster utama. Bertemu kembali. Ekosistem industri penyiaran negara tidak boleh terus terikat dengan kaedah konvensional, sebaliknya perlu berkembang seiring kecanggihan teknologi terkini. Atas dasar itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mahu aspek digitalisasi dalam sektor berkenaan diteroka sepenuhnya. Antara langkah segera yang perlu dilaksana pemain industri tempatan adalah bekerjasama dengan rakan strategik dari Indonesia. Republik itu memiliki ekosistem penyiaran yang menyeluruh dipacu teknologi terkini. Ini berdasarkan pemerhatian Tan Sri Anwar menerusi lawatan ke MNC Studios Jakarta, iaitu syarikat milik kumpulan media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara, MNC Group. Yang pentingnya adalah responsif kepada pasaran, permintaan pasaran dan membentuk satu ekosistem yang integrated dan juga bisnes yang saya anggapkan very forward looking. Banyak perkara yang boleh dipelajari dan juga saya harap akan dapat juga terbentuk kerjasama antara swasta dan swasta. Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM digesa untuk mempermudahkan urusan para usahawan memperolehi pensijilan halal dan tegas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar ini kerana masih ada usahawan yang mengatakan sukar mendapatkan sijil tersebut walaupun sudah mohon lebih dari 6 bulan. Ada sampai 6 bulan, ada sampai setahun. Jadi saya kata sebagai menteri yang menjaga usahawan, saya mengharapkan supaya proses sijil halal ini dipermudahkanlah. Lebih-lebih lagi yang minta ni orang Melayu, orang Islam. Halal ni orang Melayu, orang Islam. Takkanlah orang Melayu, orang Islam nak jual barang yang tak halal. Prosedur dia. Jadi yang kadang-kadang orang petikai juga soalan ini. Jadi saya dah bangkit pakai dalam kabinet, saya dah cakap perkara ini. Tapi hari ini masih timbul lagi. Jadi saya nak minta sekali lagi lah. Tolong pihak yang berkenaan, tolong tengok balik dia punya prosedur, tolong tengok balik dia punya peraturan dia supaya mempermudahkan, kerana sekarang ini kita nak tolong usahawan. Usahawan baru nak bangkit semula setelah 2 tahun kena PKP ni. Beliau berkata demikian dalam sidang media sesi dialog bersama Persatuan Koperasi dan Usahawan Bumi Putra di Stadium Shah Alam. Tambahnya lagi, KUSKOP akan sentiasa membantu usahawan baru untuk mendapatkan pensijilan halal.
Kementerian Pembangunan Luar Bandar menerusi agensinya Majlis Amanah Rakyat MARA akan terus memperkasakan sektor pendidikan melalui sistem pendidikan menengah dengan pembinaan Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang baharu di seluruh negara adalah komitmen kerajaan bagi memastikan pembangunan modal insan bumi putera terutama luar bandar menjadi keutamaan. MARA kini telah pun memiliki sebanyak 55 buah MRSM yang sedang beroperasi, manakala MRSM Ranau di Sabah dan MRSM Bintulu di Sarawak dijangka siap pada tahun ini. Di dalam perancangan kita, insya-Allah 5 buah MRSM lagi akan dibina pada masa akan datang, iaitu MRSM SIK di Kedah, MRSM Ketereh di Kelantan dan juga MRSM Tanah Merah juga di Kelantan, MRSM Lawas di Sarawak dan MRSM Dungun di Terengganu. Ketua Pengarah Majlis Amanat Rakyat MARA, Dato' Azhar Abdul Manaf berkata demikian ketika membaca teks ucapan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahathir Khalid pada Majlis Pelancaran Portal bagi bekas pelajar MRSM Ansara serta menyaksikan tanda tangan MOU antara Ansara dengan rakan strategik di Ibu Negara. Bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Malaysia ke-65, Universiti Teknologi Malaysia UTM menganjurkan konvoi sejauh 350 km bermula dari UTM Johor Bahru sehingga UTM Kuala Lumpur petang tadi dan ia disertai 200 peserta melibatkan 50 buah kereta bernombor pendaftaran khas UTM dan 100 motosikal berkuasa tinggi. Menurut pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Tan Sri Azman Mokhtar, di samping mempromosi nombor pendaftaran, program ini turut menyampaikan sumbangan sebanyak 5,500 kepada Rumah Anak Yatim Rahoma Darul Fakir Malaysia. Tak silap saya lebih kurang 2,000 lebih telah dijual. Ini satu angka yang baik. Yang mana sumbangan itu yang pendapatan itu kami salurkan kepada endowment. Syukur alhamdulillah juga endowment UTM ni semenjak ditubuhkan lah, tak silap saya dalam 10 tahun ada. 2009 lah, jadi dah lebih dari 10 tahun. Adalah lebih daripada 100 juta sebenarnya. Syukur dan banyak ni dapat kita manfaatkan sebagai beasiswa. Dalam pada itu, Ketua Konvoi Merdeka Profesor Madya Dr. Muhammad Arifin Abu Hassan berkata program tersebut disambut baik oleh orang awam sekaligus berimpak tinggi. Di Dataran Putrajaya, ni Tan Sri dan juga Prof, yang mana mereka memang orang panggil the head turning punya event lah, senang cerita kan. Ya, head turning punya event. Kerana memang dengan mereka mungkin tak sangka. Dapat jodoh ini. Mereka tak sangka sebenarnya bagaimana UTM boleh organize program yang memang impak dia sangat-sangat besar. Dan saya secara peribadi boleh nyatakan bahawa objektif utama program Konvoi Merdeka 50 tahun UTM ni memang telah tercapai dengan jayanya. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Raya Kampung Melayu Batu 10 Johor Bahru pukul 7 malam tadi dan ia menempatkan 26 penduduk terjejas daripada 8 keluarga dari kawasan Kampung Laut Batu 10 yang dinaiki air petang tadi. Menerusi laporan disediakan Angkatan Pertahanan Awam APM Johor, proses memindah penduduk dari lokasi banjir ke PPS sedang giat dijalankan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pihak Kementerian Kesihatan juga terlibat melakukan kerja sanitasi sepanjang PPS beroperasi. Antara agensi terlibat Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Baik, berbaki 27 hari menjelang penganjuran Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-20. Kesemua venue pertandingan kini berada pada tahap 95% siap dan sedia digunakan tepat pada tarikh kejohanan berlangsung.
Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara MSN Suhardi Alias. Alhamdulillah segalanya telah siap dan kita hanya menunggu hari berlakunya SUKMA pada 16 bulan ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada kementerian-kementerian yang lain, kementerian seperti Kementerian KPT, KPM, local council yang banyak membantu kita untuk menyediakan venue pertandingan dengan sewajarnya. Venue Tamasya kali ini melibatkan 5 zon iaitu Zon 1 Kuala Lumpur, Zon 2 Bangi, Zon 3 Bukit Jalil, manakala Zon 4 dan Zon 5 masing-masing di Shah Alam dan Pulau Langkawi. Beliau berkata demikian selepas majlis undian acara berpasukan SUKMA 2022 di Bukit Jalil. Sementara itu, juara bertahan SUKMA Terengganu Optimis mampu mengekalkan tahta kejuaraan untuk edisi kali ini. Keyakinan itu disuarakan Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu Ahmad Syahrizal Yahya berdasarkan sasaran yang diletakkan untuk beberapa sukan. Tumpuan kami ialah selain pada cycling, kami tumpukan untuk perahu layar dan judo. Bila mana kedua-dua sukan ini kami harap dapat mencapai apa yang disasarkan berdasarkan apa yang telah kami belanjakan untuk pembangunan sukan ini. Kontijen Terengganu muncul juara SUKMA 2018 dengan kutipan 56 pinggan emas, 51 perak dan 53 gangsa. Dalam pada itu, susulan pengguguran 12 acara pada SUKMA 2022, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata pihaknya sedang memperhalusi beberapa langkah bagi memastikan acara tersebut dapat dilangsungkan. Ini termasuk melonggarkan syarat penyertaan dari segi jumlah penyertaan negeri. Setakat sekarang ini kita memutuskan bahawa bagi acara-acara yang mempunyai 8 negeri yang memasukinya dapat masuk. Kita dah turunkan jadi 6. Jadi ada cadangan sekarang ni nak beberapa acara itu untuk dikurangkan kepada 5. Jadi itu sedang kita perhalusi. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Rukun Negara at Belia R&B di Klebang Ipoh. Pada masa sama, beliau turut menafikan terdapat unsur sabotaj oleh Persatuan Sukan berikutan pengguguran tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ahmad Faizal akan mengadakan rundingan bersama Menteri Besar Selangor bagi membincangkan isu penjualan tiket MotoGP Malaysia yang dikatakan masih hambar ketika ini. Litar Antarabangsa Sepang SIC sebelum ini memaklumkan salah satu faktor kelembapan penjualan tiket disebabkan oleh cukai 25% yang dikenakan oleh kerajaan negeri. Saya amat yakin kerajaan negeri Selangor juga akan memberi perhatian yang serius kepada perkara ini kerana ianya juga melibatkan pelancongan masuk ke dalam negeri Selangor. Jadi tentunya mereka akan memberi pertimbangan yang sewajarnya bagi memastikan lebih ramai akan datang menyaksikan kejohanan MotoGP kita. Saingan MotoGP Malaysia dijadual berlangsung dari 21 hingga 23 Oktober ini. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan bulan kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.